Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Cikgu Bas Byron. Okey, kesempatan kali ini kita akan membincangkan pula bagaimana hendak mendapatkan landak. Dia ada dua cara ya. Jadi ada soalan-soalan yang bertanya yang mana lebih baik, beli terus dengan breeder ataupun tangkap sendiri di hutan. Untuk itu moh layan. Baiklah, sebelum menjelaskan sama ada membeli dengan breeder ataupun menangkap sendiri yang mana lebih baik, saya minta maaf dulu atas kelemahan dan kekurangan video saya ini. Okey, untuk info, video saya ini saya rakam direct ya. Saya tak buat skrip, saya tak buat storyboard, saya rakam secara spontan saja. Saya bercakap pun apa yang saya ingat di kepala, tanpa menulis, tanpa buat nota di mana-mana. Hanyalah pengalaman yang saya lalui dan saya bincangkan bersama dengan sahabat-sahabat, terutamanya sahabat daripada penternak-penternak landak yang ada di Malaysia ini melalui laman Facebook dan juga laman WhatsApp. Okey, baiklah. Secara khususnya, saya tidaklah akan menyarankan beli dengan breeder ataupun tangkap sendiri di hutan. Tetapi saya cuba memberikan perbandingan dan juga penerangan kalau kita beli dengan breeder macam mana. Kalau kita tangkap sendiri di hutan macam mana. Apa kebaikannya, apa kelemahannya, apa kelebihannya. Itu yang saya cuba huraikan ya. Saya tidak condong kepada breeder ataupun kepada tangkap sendiri di hutan. Itu terserah kepada tuan-puan untuk memilih cara yang sesuai. Okey, baiklah. Yang pertama saya akan bercerita dulu kalau kita dapatkan landak melalui pembelian dengan breeder. Okey, untuk makluman, beli dengan breeder ni pertama sekali kita kena mengeluarkan kos lah. Kosnya untuk sepasang landak biasanya di antara 3K ke 3.8K, 3,000 ke 3,800. Itu yang biasa saya jumpa lah. Mungkin ada lebih murah sedikit dan mungkin ada juga yang lebih mahal sedikit, terpulang kepada breeder tersebut. Mungkin saiz landaknya, kondisi landaknya ya, mungkin landak sedang pregnant dan sebagainya ya. Tengok jugalah. Okey. Kelebihannya, bila kita beli dengan breeder ni, yang pertama sekali berkenaan dengan lesen lah. Okey, breeder lesen ni biasanya dia akan berikan kita resit kita bawa kepada Jabatan Pilitan dan kita boleh buat lesen di sana lah. Maknanya tak perlu lesen tangkap dan sebagainya ya. Itu yang pertama lah. Tapi kosnya seperti yang saya nyatakan tadi, di antara 3,000 ke 3,800. Itu yang biasa saya jumpa lah ya. Yang saya bertanya dengan sahabat-sahabat breeder. Mungkin boleh murah sikit, mungkin lebih mahal sedikit, terpulang kepada negotiate anda lah ya. Terpulang kepada kebijaksanaan anda untuk nego dengan mereka. Itu dari segi harga, dari segi lesen ya. Seterusnya, keserasian. Bila kita beli dengan breeder ni, biasanya landak yang mereka besarkan tu adalah anak kandang dan biasanya dah serasi bersama. Mereka dah satukan landak tersebut beberapa bulan, mungkin dalam usia hampir setahun, kerana biasanya tempoh matang seekor landak ni ialah lebih kurang 8 bulan ya. Biasanya bermula dengan 8 bulan dia dah mula mengawan dan insya-Allah bakal dibiakkan lah ya. Jadi kalau kita beli dengan breeder, perkara-perkara mencari keserasian ya, binatang tersebut dah lebih jinak ya, mudahlah untuk dikendalikan. Jadi kita hanya perlu sediakan wang dan juga kandang. Untuk menempatkan landak tersebut ya. Jadi bagi kos yang tinggi tadi, mungkin kalau kita beli pukal, beli lebih banyak, mungkin dapat murah sikit lah. Kalau kita beli sepasang-sepasang, mungkin sedikit mahal lah. Itu pandangan saya lah ya. Okey, seterusnya landak yang ditangkap sendiri ni biasanya belum tentu serasi ya. Kalau kita tangkap, kadang-kadang nak dapatkan jantan dan betina tu susah. Nak dapat sepasang-sepasang tu susah ya. Ada kalanya dapat jantan dua-dua, ada kalanya dapat jantan dengan jantan, ada kalanya dapat bapa dengan anak ya, dapat ibu dengan anak ya. Jadi tak cukup pasangannya. Jadi susah. Jadi kalau kita dapat
pasangan yang sama, iaitu jantan dan betina di satu tempat, itu bonus lah bagi kita. Maknanya di dalam hutan, dalam hidupan asal mereka dah bersama. InsyaAllah kalau kita bawa ke kandang pun, benda ni mudah untuk kita lah. Mereka dah serasi bersama lah. Tak perlu kita cari pasangan lain dan sebagainya. Okay, kalau kita dapat jantan sahaja, tak dapat yang betina, jadi kita dapatkan yang betina di tempat lain pula, tangkap di tempat lain, jadi ini susah sikit lah. Nak bagi serasi tu satu proses yang agak lama juga ya. Kita kena dekatkan dulu ya, dalam kurungan ya, biasakan mereka dulu ya. Kalau kita letak terus, biasanya landak-landak ini akan bergaduh. Kalau mereka tak kenal antara satu sama lain, biasanya mereka akan bergaduh ya, walaupun jantan dengan betina. Tapi ada juga beberapa kes dia tangkap yang dapat ibu betina, bawa balik, sebulan 2 bulan simpan dalam kandang, beranak. Ada kes begitu ya. Ada yang dapat sepasang, ada yang dapat seekor, malah ada yang dapat sampai 3 ekor. Itu bonus lah, itu rezeki ya, itu rezeki. Tapi jarang berlaku begitu. Biasanya dapat tangkap yang berbeza, yang sama jantina dengan jantan sama jantan atau betina dengan betina. Jadi perlu membina keserasian. Proses membina keserasian ni nasib lah. Ada orang cepat. Ada orang bertahun-tahun ya, tak rasi lagi, tak beranak-anak lagi ya. Kerana apa? Kerana kesesuaian landak tersebut dan sebagainya ya. Kadang-kadang jantina dan sebagainya ya, kena check dulu ya. Jadi kalau yang breeder tadi, biasanya breeder dah letakkan sepasang-sepasang lah. Mereka dah check awal-awal sejak daripada kecil lagi lah, kerana mereka bela daripada anak kandang. Jadi rasanya sampai di sini dulu cerita tentang tangkap sendiri ataupun beli dengan breeder untuk memulakan peternakan landak. Sebagai kesimpulannya, saya tidak condong kepada mana-mana, kepada breeder ataupun kepada tangkap sendiri. Tetapi dari segi modalnya, dengan breeder lebih sikit lah. Dengan breeder sepasang memerlukan 3,000 hingga 3,800, lebih kurang ya. Tangkap sendiri jauhlah lebih jimat. Cuma kita hanya perlu buat lesen saja ya, lesen tangkap, lesen simpan ya. Semuanya berjumlah RM20 lah. Chip dalam 80 ya. Itu dari segi kos. Dari segi keserasian, jauh lebih baik breeder lah. Sebab yang breeder dia dah ternak daripada kecil, dah satukan daripada kecil. InsyaAllah serasi. Kalau yang daripada hutan belum tentu lagi. Itu nasib. Yang ketiganya dari segi liar, liarnya haiwan tersebut, yang tangkap hutan confirm liar lah, sebab dia daripada hutan, tak pernah jumpa dengan manusia. Jadi kita nak ternak memang susah sikit lah. Kadang-kadang makan tahun. Ada rezeki mungkin boleh dijinakkan dalam tempoh 4-5 bulan, tapi ada masa sampai bertahun-tahun pun belum tentu jinak lagi. Tengok juga kepada landak-landak tersebut. Akhir kata, saya tak mahulah condong kepada mana-mana, sama ada mencadangkan tuan-puan beli dengan breeder ataupun menangkap sendiri di hutan. Segalanya terpulang kepada kemampuan tuan-puan, sama ada nak beli dengan breeder ataupun nak tangkap sendiri. Yang penting info-infonya secara asas telah saya kongsikan. Cuma pesan saya satu je, jangan beli dengan pemburu haram lah. Seboleh-bolehnya kita nak kekalkan biodiversity. Kalau boleh, janganlah sokong pemburu haram. Pemburu haram ni ada di mana-mana ya, dan jual lebih murah daripada harga pasaran. Okey, terima kasih. Semoga mendapat info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.